Mic bawah. Sini lain lagi laju ke ya? Kat sini pengajian tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sebagaimana yang telah kita janjikan semalam untuk kita menjawab kemusykilan ataupun soalan-soalan yang dibangkitkan oleh sahabat-sahabat kita ataupun ikhwah yang menyaksikan perbahasan dan penerangan kita tentang masalah sembahyang jamak dan qasar. Asal-asalnya kita hanya nak menjawab tentang kritikan pihak tertentu terhadap seseorang yang mengatakan tak boleh jamak di rumah. Asalnya macam tu je. Kita nak jawab, selesai dah kita jawab semalamnya. Berserta dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para ulama'. Tetapi di dalam perbahasan semalam dan juga perbincangan kita semalam, ada beberapa soalan yang dikemukakan. Jadi saya berhasrat untuk menyambung kembali perbahasan yang telah dibentangkan semalam. Sebelum kita menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di sini, mungkin saya sempat jawab beberapa soalan. Tak boleh nak jawab semua. Kerana apa? Kerana kita bawa beberapa buah kitab saja. Dan saya memang tak beranilah untuk mengemukakan jawapan terhadap soalan kalau tidak ada kitab di depan. Sebab takut jawapan yang saya kemukakan itu berbeza dengan pandangan orang lain. Lalu mereka wairakan tengok jawapan tu salah, tak betul. Sedangkan insya-Allah dan apa yang kita kemukakan di sudut hukum-hukumnya di dalam perbahasan ilmu fiqh ke ataupun akidahnya, semuanya didasari ataupun diasaskan dengan fakta ataupun dalil. Itu kebiasaan yang kita kemukakan. Cuma apabila soalan itu terlalu banyak, saya tak sempat nak bawa kitab yang berbagai-bagai kitab untuk memberi kepuasan kepada yang mendengar. Jadi saya jawab, ada yang saya tangguh, ada yang saya boleh jawab. Dan yang kedua, sebelum kita masuk juga kepada jawapan terhadap soalan yang dikemukakan, kita kena tahu sebab apakah agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Al-Quran dan diutuskan Nabi SAW. Beberapa perkara yang merupakan asas yang penting untuk kita ketahui. Asas kepada hukum syarak. Jadi kita nak bahas malam ni hukum bab apa? Bab sembahyang musafir kan? Sembahyang musafir ni sama ada melibatkan sembahyang qasar ataupun sembahyang jamak. Jadi perbahasan sembahyang musafir ni sama ada qasar dan jamak, dia termasuk di dalam hukum syarak. Termasuk dalam hukum syarak. Hukum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca di dalam kitab tarikh
tasyri' Islami. Tarikh tasyri' Islami. Kita tengok asas kepada hukum syarak tu apa benda yang nak diberitahu kepada kita. Asas tasyri'il Islami fil Quran. Asas syariat Islam di dalam Al-Quran, asas hukum syariat Islam di dalam Quran ni apa dia? A'lana al-Quranu annahu innama unzila li islahi ahwalin nas. Telah mengiklankan Al-Quran, Al-Quran telah mengiklankan, telah memberitahu, telah menerangkan. Sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk mengislah, memperbaiki keadaan-keadaan manusia. Manusia ini, bila dia lahir ke atas muka bumi ini, lama kelamaan, ketika mereka membesar, ketika mereka meneruskan kehidupan sebagai manusia, banyaklah salah silapnya. Sebagai manusia, al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah silap sifat manusia. Memang manusia ni semua buat salah. Jadi tujuan diturunkan Al-Quran ini untuk memperbetulkan keadaan-keadaan ataupun perangai-perangai manusia. Walidzalika waradatil awamiru wan nawahi. Oleh kerana itulah datangnya perintah-perintah dalam Al-Quran. Perintah suruh apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji kan. Nak perbaiki perangai manusia lah. Dengan kita melakukan ibadat, dengan kita mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, kita akan jadi baik. Dan juga datang larangan-larangan. Jangan buat ni. Jangan zina, wala taqrabu malal yatim, jangan menghampiri harta anak yatim. Jadi banyak lagi ayat-ayat Al-Quran larang kita buat kesalahan, buat dosa, buat maksiat. Pertamanya datang ayat-ayat berkaitan dengan suruhan. Yang kedua larangan. Tujuan nak perbetul perangai manusia lah, akhlak manusia. Ya'muruhum bil ma'ruf, didatangkan ayat Quran dalam surah Al-A'raf. Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Wa yuhillu lahumul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka sesuatu yang baik. Makanan-makanan yang halal, yang dihalalkan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan atas mereka perkara-perkara yang keji ataupun buruk. Surah Al-A'raf. Jadi asas dalam Al-Quran daripada ayat yang dibacakan tadi, dia kata yang pertama, al-awwalu adamul harsh. Datangnya Islam ini dengan ketiadaan sempit, nak menolak benda-benda yang sulit, benda-benda yang payah. Sebab syariat yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat yang terdahulu seperti Bani Israel, suatu syariat yang sukar, yang payah, yang sesuai dengan mereka. Kita selalu sebut contoh di dalam kuliah kita. Contohnya, kalau mereka nak bertaubat, Bani Israel, kaum Nabi Musa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nak bertaubat suruh bunuh diri. Jadi kalau umat kita ni, umat Nabi Muhammad, kalau nak taubat, nak minta ampun kepada Allah Ta'ala, suruh bunuh diri. Dia boleh buat tak? Tak boleh buat. Maknanya syariat yang berat yang dikenakan kepada umat yang terdahulu tu dibuang. Sebab itu disebut di sini adamul harsh. Sebab sesuai dengan umat Nabi Muhammad yang kerdil-kerdil, yang lemah-lemah ini. Sembahyang pun dulu, umat yang terdahulu bukan 5 waktu, berpuluh-puluh waktu. Sebab itu, bila Nabi SAW naik ke langit, terima sembahyang 50 kan, bertemu dengan roh Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Bila bertemu dengan Nabi Musa kata apa? Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu? Nabi SAW menjawab, 50 waktu sembahyang sehari semalam. Nabi Musa kata, umatku pun tak boleh nak buat. Pergilah merayu kepada Allah supaya dikurangkan. Itulah rayu punya rayu, turun kurang 5. Akhirnya daripada 40 tinggallah 5 waktu. Maknanya untuk nak menghilangkan segala perkara-perkara yang berat. Adamul haraj ini ketiadaan, maknanya sempit ataupun susah. Yang kedua, taqlilut takalif, mengurangkan bebanan. Kalau hak umat dulu syariat ni berat kan? Hak zaman kita sekarang ni ringan.
Yang ketiga, al-thalith, at-tadriju fi tashri'. Dia datang agama Islam ni dalam bentuk peringkat demi peringkat. Bukan satu gus turun Al-Quran tu, tak. Diturun secara tadarus. Peringkat demi peringkat berdasarkan kepada keperluan. Berdasarkan kepada keperluan. Okey, yang tu kita nak sebut sebagai asas mukadimah perbincangan kita pada malam ini. Lalu kita masuk kepada soalan-soalan yang diminta supaya dijawab hasil daripada perbahasan semalam. Jadi ada di antara soalan-soalan yang dikemukakan ini saya tak faham soalan tu. Jadi saya tangguh dulu untuk jawab pada malam ni. Jadi tanya Ustaz Amri pun, dia kata tadi dah faham dah, bila baca balik tak faham. Jadi yang tak faham tu kita tangguh. Kita jawab soalan yang faham sahaja. Jadi bila soalan pun tak faham, jawapan lagi salah. Yang pertama, soalan daripada Firdaus. Soalan pertama dia tanya jamak antara Jumaat dan Asar. Jadi hukum dia boleh, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Mughniyul Muhtash. Dia kata apa dia? Al-Jum'atu kaz-Zuhri. Jumaat seperti Zuhur. Maksudnya kalau sembahyang Zuhur boleh jamak kepada Asar, sembahyang Jumaat pun boleh jamak kepada Asar. Lepas sembahyang Jumaat 2 rakaat, lalu kita jamak kepada sembahyang Asar. Soalan yang kedua daripada Firdaus juga, sejauh manakah kesulitan yang dikira dibenarkan syarak untuk menjamakkan solat? Kerana setiap orang ada kesulitan yang tersendiri. Itu maknanya ukuran penilaian kita lah. Bukan sesuatu benda yang kita nak mempermudah-mudahkan. Bagi ukuran diri kita, benda tu sulit yang memerlukan kita jamak. Semalam kita bagi contoh apa? Macam doktor buat pembedahan, melibatkan 2 waktu, masa panjang diambil. Maka yang tu boleh jamak. Ataupun orang yang cuci darah. Kita bagi contoh lah semalam, beberapa contoh semalam. Dia boleh jamak. Kalau di dalam mazhab Hambali, orang yang istihadah dan juga orang yang jenis kencing tak lawas ni. Itu sebahagian daripada keuzuran-keuzuran yang melayakkan, membolehkan dia jamak sembahyang. Di sudut dalil semalam dah kita sebut dah kan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia jamak sembahyang bi ghairi matarin wala safarin wala maradin, dengan ketiadaan hujan. Sebab hujan juga boleh jamak, yakni jamak takdim, dengan tidak musafir dan juga bukan kerana sakit. Daripada hadis tu ulama-ulama kata jamak kerana hajat. Boleh. Jamak kerana hajat. Sebab asas dah kita sebut tadi, datangnya syariat Islam untuk menolak benda-benda yang berat. Hukum syariat yang berat yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada umat yang terdahulu dibuang. Didatangkan suatu syariat yang mudah sesuai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang ketiga, yang dimaksudkan berakhirnya tempoh musafir bila sudah masuk kawasan mukim kita. Dia ada 2 tempoh berakhirnya musafir ini. Pertamanya dengan sebab masa. Ada pendapat yang kata 3 hari 3 malam, ada 4 hari 4 malam, ada yang 18 hari 18 malam, tak termasuk hari pergi, tak termasuk hari balik. Maknanya tempoh berakhirnya musafir sama ada dengan masa. Masa tu khilaf ulama cukup banyak lah, berapa hari. Satu. Yang keduanya, bila kita sampai ke rumah kita ataupun kampung halaman kita, habislah maknanya tempoh musafir. Pada masa tu tak boleh nak qasar sembahyang lagi. Ataupun dan juga jamak. Kecuali bila kita hadar ini, maknanya bermukim, jamak bila ada sesuatu keperluan. Yang kita sebutkan tadi, jamak kerana hajat. Soalan yang keempat. Rumah sendiri di negeri lain, pulang ke rumah ibu bapa dalam tempoh 2 hari ataupun di dalam hari yang dikira musafir. Kita lahir di mana? Kuala Lumpur. Rumah kita di sini. Sekali-sekala baliklah Kuala Lumpur kan. Kira musafir tak? Musafir. Boleh qasar tak? Boleh qasar.
Boleh jamak, boleh jamak. Ini biasanya kadang-kadang inilah di antara soalan-soalan yang menjadi kekeliruan sebahagian daripada orang kan. Balik ke rumah mak bapak. Oi, dah balik rumah, dulu dia lahir di situ. Tak boleh lah. Dia nak jamak dia kata ataupun qasar, hukum dia boleh. Sebab dia musafir lah tu. Lepas tu dia nak balik ke rumah dia sendiri pula. Maka dia boleh jamak dan boleh qasar. Soalan yang kelima, bagaimana masih daripada orang yang sama, bagaimana kita nak meraihkan khilaf dalam bab musafir? Senang je nak meraihkan khilaf ni. Contohnya kita kata dalam mazhab Hanafi, dia tak terima jamak hakiki, dia terima jamak suhri. Kita berjalan dengan sahabat kita, dia tak nak jamak, atau pulang kat dia, kita jamak. Nampak? Yang keduanya marhalah. Kalau kita pegang kepada dua marhalah, kita buatlah sampai dua marhalah, kita jamak dan qasar. Hanafi tak boleh. Dia kena tiga marhalah. Tak apalah, biar dia jamak jauh sikit daripada kita. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat kita sebagai contoh. Dia musafir dengan kita, dia tak pegang marhalah. Asalkan diitlakkan nama musafir, maka dia nak qasar. Tu pulang kat dia, jangan pergi kata salah pula. Sebab Quran secara mutlak Allah Ta'ala kata, وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Jika kamu bersafir di atas muka bumi, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu qasar sembahyang. Dan Quran ni tak cerita jarak. Dalam hadis-hadis sahih pun dia tak cerita berapa marhalah mesti kena yang melayakkan untuk kita qasar ataupun jamak. Dalam hadis sahih pun tak ada. Cerita tentang jarak ni tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma ulama ambil secara kebetulan di dalam musafir-musafir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sampai ke sesuatu destinasi, Rasulullah buat jamak di situ. Ulama kira pula daripada Mekah ke destinasi yang Rasulullah pergi tu berapa jarak. Ataupun daripada Madinah ke sesuatu tempat berapa jarak. Dari situlah dibuat kesimpulan oleh ulama-ulama fiqh. Adapun hadis yang sahih menentukan tidak ada. Setiap hadis yang dikemukakan oleh mana-mana imam dan mazhab tidak sunyi daripada perbahasan dan pertikaian yang nak menentukan berapa jarak. Jadi soalannya kita nak meraihkan macam mana, kita buatlah sebagaimana yang kita belajar. Jadi orang lain beramallah sebagaimana yang dia belajar. Jadi kita bukan saja dalam masalah bab musafir ini kita kena tolak ansur. Dalam semua bab lah, bab fiqh ni kita kena tolak ansur. Mazhab ni bukan empatnya. Di luar daripada empat mazhab ni ada lagi mazhab-mazhab fiqh yang lain. Jadi sekiranya seseorang yang buat sesuatu amalan dan juga ibadat berbeza dengan kita, jangan cepat kita menghukum lah. Itu di antara cara kita nak meraihkan orang. Dalam isu baru ni dia terus kata haram, dosa. Tak boleh lah. Maknanya tidak meraihkan perbezaan pendapat. Yang ni kita kena tunjuk, dia buka kitab soalan yang berikutnya. Yang keenam, dalam bab musafir, mana yang khilaf, mana yang sepakat ulama. Tadi kita sebut tentang jarak satu. Khilaf. Tentang bilangan hari pun khilaf. Tentang bolehnya itu sepakat. Boleh apabila seorang itu musafir, dia boleh qasar, sepakat. Yang tu empat mazhab. Ada pun jamak tak sepakat juga. Mazhab Hanafi, musafir dia tak boleh jamak. Jamak hakiki tak boleh. Dia kena jamak suri. Dia ambil dalil daripada ayat Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu bagi orang beriman waktu yang telah ditentukan. Waktu zuhur kena sembahyang dalam waktu zuhur. Asar kena sembahyang dalam waktu asar. Tetapi kalau kita jamak takdim, kita baru asar masuk dalam waktu zuhur. Sedangkan waktu asar tak masuk lagi. Waktu asar tak masuk lagi. Kenapa sembahyang asar dalam waktu zuhur? Itu hujah di dalam mazhab Hanafi. Kalau kita buat jamak takhir, selepas kita sembahyang asar, kita nak sembahyang zuhur. Zuhur dah habis dah waktu. Yang ni tak sepakat. Kalau qasar sepakat. Tang jamak tak sepakat. Jadi, bagi mereka, nak jamak boleh. Tetapi jamak suri. Sembahyang zuhur di hujung waktu. Habis saja sembahyang zuhur, tak berapa lama, masuk waktu asar. Terus sembahyang asar. Maknanya, masih di dalam waktu yang berbeza.
Jadi banyaklah kalau nak cerita, ada yang sepakat, ada yang apa dia tak sepakat dalam bab jamak qasar ni. Yang tu kita kena buka satu-satu kita dia banyak. Tak boleh nak cerita sepintas lalu ni. Soalan yang berikutnya daripada soalan yang terakhir daripada Firdaus. Bukan Firdaus ni ya. Firdaus lain ni. Bersama bayi kecil menaiki kapal terbang. Airport bersebelahan rumah. Bertolak sebelum Zuhur. Dan sampai waktu asar. Perlu tak diniat jamak takhir di rumah ataupun niat qada solat Zuhur? Tak niat nanti saya dah tulis dah. Nak buat perbahasan khusus. Masalah tentang niat. Kena niat ke? Nak jamak ni kan niat waktu pertama dulu ke nak jamak takhir kan? Sebelum kita nak buat tu kita pasal niat dulu sebelum nak membolehkan kita jamak takhir. Jadi niat itu khilaf ulama. Saya cerita sepintas lalu dulu sebelum kita baca kitab. Sebahagian ulama kata tak perlu niat. Bila lagu mana tak perlu niat? Sebab yang pertama hati kita mesti dah ada niat. Kita nak buat apa tu? Kita nak musafir tu dalam lintasan kita nak jamak apa? Orang duk faham niat ni percakapan hati. Cakap-cakap dalam hati nak buat sesuatu kan. Contohnya nak sembahyang Isya, sahaja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Dia nak macam tu baru dikira niat. Lintasan itu niat. Yang kedua, saya cerita sepintas lalu sebelum saya baca kitab. Apa yang diketahui oleh para ulama, khususnya sahabat dan juga tabi'in, ulama-ulama hadis, tidak pernah jumpa satu hadis yang Rasulullah SAW bila dia musafir dengan para sahabat, bila dia nak qasar, dia beritahu, ini qasar. Lepas tu lepas mayang qasar itu kita jamak pula. Rasulullah tak pernah sebut. Rasulullah terus sembahyang Allahu Akbar. Jadi sahabat tengok. Oh, bila Rasulullah buat Zuhur 2 rakaat, qasar lah tu. Lepas tu dia sambung lagi 2 pula. Oh, maknanya Rasulullah jamak Zuhur dengan Asar. Maknanya takdim. Tidak ada hadis yang Rasulullah kata, niat semua orang kita nak musafir, nak pergi ke mana ni? Ke Madinah, ke Zulhulaifah. Pasal niat belakang ni lah. Rasulullah tak pernah sebut macam tu. Tak ada hadis yang saya kata macam tu. Cuma, masalah niat ni orang kita jadi keliru. Jadi keliru, semua benda nak kena niat sebab dia kata innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu didasari dengan niat. Okey, kita kena faham. Hadis itu asbabul wurud kepada hadis ini. Sababul wurud. Sebab berlakunya hadis ni bila? Okey, yang kamu yang mengaji kitab ni kan. Allah Ta'ala syariatkan sembahyang dulu ke hijrah dulu? Sudah. Hijrah dulu baru sembahyang. Ayat sembahyang diturunkan di Mekah ke di Madinah? Sudah. Sembahyang dulu berlaku hijrah. Baru tahu. Esok mengajar orang saksit bagi fakta yang tak betul. Okey, innamal a'malu binniyat bukan nak cerita bab sembahyang. Bukan nak cerita bab niat sembahyang, niat puasa, zakat, semua tu. Ini nak cerita hijrah. Sebab ada di kalangan sahabat di hijrah kerana dunia. Ada kerana perempuan yang hendak dikahwini. Bukan innamal a'malu binniyat itu nak cerita bab tentang niat sembahyang dan juga puasa dan sebagainya. Sebab itu dia mari innamal a'malu binniyat. Dia ada niat, dia ada riwayat binniyah dengan mufradah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni kalau kita belajar hadis, dia menceritakan tentang hijrah. Ada di kalangan sahabat, dia ada terlintas niat untuk dunia dan perempuan yang nak dikahwini. Jadi Rasulullah kata, ingat, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat pahala daripada Allah. Tetapi kalau dia untuk niat untuk dunia dan juga kepada perempuan yang nak dikahwini, fajhijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan dapat berdasarkan kepada niat dia. Maka ini tidak ada kaitan dengan masalah nak jamak sembahyang. Jadi nak niat tak apa. Pertamanya memang dah ada niat. Yang keduanya, tidak wajib niat ketika kita nak jamak dan qasar.
Ni buat live nanti orang potong, orang viral pula. Nanti kita baca kitab. Kalau kita, sebab tu kena mengaji hadis. Kita tahu di mana asal hukum fiqh itu diambil. Jadi khilaf ulama tentang masalah niat. Yang pertamanya saya cerita secara kebanyakan ulama kata kena niat lah. Tetapi pendapat yang kuat tidak perlu, tidak wajib niat. Okey, dia niat. Kalau niat maknanya wajib tu, wajib yang biasa kita mengaji tu kan. Dalam mazhab Syafi'i kena niat nak jamak takhir kan, niat dalam waktu yang pertama. Tu kena. Sebagaimana yang kita belajar. Tetapi pendapat yang sahihnya tidak wajib. Okey, soalan daripada Hamzah bin Abdul Qadir. Saya dah jamak Zuhur dan Asar dan bila sampai di rumah kediaman masih lagi berbaki waktu Zuhur. Adakah bila masuk waktu Asar saya kena solat semula? Tidak perlu. Dia dah jamak dia di pertengahan jalan kan? Sampai di rumah kan, Zuhur baru masuk waktu Asar pula. Ataupun memang masih Zuhur masih berbaki waktu dia jamaklah, contohnya dia jamak di Tapah sampai Kuala Kangsar. Daripada Kuala Lumpur jamak di Tampah sampai Kuala Kangsar. Waktu Asar ada lagi. Lepas pada tu masuk pula waktu Asar. Adakah dia kena sembahyang balik Asar tu? Tak payah. Kerana dia dah sembahyang. Sebab ada dengar kita sampai kediaman masih dalam waktu Zuhur, Asar mesti solat, tak payah. Nanti kita baca kitab dia. Kita jawab dulu. Tentang jarak, soalan Muhammad Asrul Nizam. Dia kata di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang situasi isteri saya. Jarak tempat kerjanya dengan rumah lebih kurang 43 km. Dia balik kerja pukul 7 malam. Tapi dalam perjalanan balik akan berlaku kesesakan lalu lintas yang lama hingga habis waktu maghrib. Bolehkah isteri saya jamak semasa sudah sampai ke rumah? Jawapannya boleh. Sebab apa? Jamak kerana hajat. 43 km kalau mazhab Syafi'i tak cukup jarak tu. Betul. Kita bukan isu musafir. Pertamanya jamak ni dengan sebab musafir. Kita dah cerita semalam secara jelas. Kalau sekiranya nak qasar, dia mesti melibatkan musafir. Kalau nak jamak, tidak mesti kita musafir. Jamak ni dia boleh berlaku kerana apa? Hujan, ada hadis kan. Boleh jadi sakit dan boleh kerana hajat. Makna ini kerana apa ni? Dalam tajuk apa? Dalam tajuk apa? Isteri dia balik ke rumah, bertolak dekat maghrib dah tu. Sampai ke rumah habis waktu maghrib. Dia nak jamak isyak boleh tak? Tadi kata boleh. Apa alasan boleh? Sebab apa? Dia mesti sebab sesuatu boleh tak boleh, mesti dia bersebab. Sebab apa kita cerita tadi? Sebab berhajat. Kerana keperluan. Jawapan kepada Muhammad Asrul Nizam, hukum dia boleh. Dia jamak kepada isyak. Cuma sebahagian ulama kata jangan dijadikan adat. Semalam pun kita sebut. Jadikan adat. Tetapi itu kalau itu kebiasaan, dah memang adat dah macam tu, hari-hari kena balik lambat sampai ke rumah habis waktu maghrib, boleh dia jamak. Boleh dia jamak. Tirmizi Aziz. Saya duduk di Ipoh. Katakan perjalanan saya bermula KL, hendak ke Pulau Pinang. Bolehkah saya jamak qasar di KL tetapi dengan niat nak singgah rumah sekejap ke Ipoh? Boleh. Bila singgah rumah ni seolah-olah batal. Batal dia punya apa dia? Musafir. Tak. Okey ya. Apa pendapat yang paling kuat jarak perjalanan yang dibenarkan untuk qasar? Jadi jarak yang muktamad tak ada lah. Dia khilaf. Bilangan hari maksimum yang dibenarkan untuk melakukan jamak qasar bagi pengembara. Maknanya khilaf lah. Ada kata 3 hari, 18 hari, ada yang 6 bulan, 2 tahun. Ada pendapat yang kata selagi dia tak pulang ke rumah dia, dia anggap musafir, dia boleh qasar lah berapa tahun pun. Banyak. Tetapi kalau hak biasa kita dengar, hak mazhab Syafi'i ni 3 hari, ada yang 18 hari, tak termasuk hari pergi dan hari balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ini soalan ni sama Muhammad Tirmizi Abdul Mubin. Sama dengan soalan Firdaus.
iaitu boleh tak jamak digabungkan dengan Jumaat? Boleh. Setelah kita sembahyang Jumaat, lalu kita jamak kepada sembahyang asar. Okey, saya nak baca jalurnya. Tidak disyaratkan niat jamak dan qasar. Okey, kalau kita baca fiqh sahih, fiqh sunnah. Dia ada fiqh sunnah, dia ada sahih. Sahihu fiqh sunnah. Wa tawdihi mazahibil a'immah. Kalau kita tengok dalam kitab ni, muka surat 217. Muka surat 487. Al-qasru la tushtaratu fihi niyah. Qasar itu tidak disyaratkan padanya niat. Dia kata wa hadza huwa as-sahihu alladhi tadullu alaihi sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaksuru bi ashabihi wa lam yu'allimuhum wa la yu'allimuhum qabla ad-dukhul as-salati annahu yaksur. Tadi dah kita sebut. Rasulullah ni dia tak pernah ajar sahabat dia. Sebelum masuknya waktu sesuatu sembahyang ni kena niat qasar. Ingat kena jamak, tak ada. Rasulullah bila dia qasar sahabat tahu. Bila 2 rakaat qasar, bila dijamak itu dipanggil apa dia? Bila digabungkan jamak. Wala ya'muruhum bi niyati qasri, tidak memerintahkan mereka dengan niat qasar. Wa hadza huwa mazhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wa ahadil qawlaini fil mazhabi Ahmad. Salah satu selain daripada pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, ulama-ulama besar ni. Salah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Okey? Ada ulama kata wajib niat, betul juga. Hak paling kuat tak wajib niat. Buat je. Sekali orang jadikan isu, kami jumpa dalam kitab ni wajib niat. Tak apa, silakan beramal dengan pendapat tu. Jangan duk bergeger lah, jangan duk bising. Kita pun baca kitab juga. Okey. Musafir pada hari Jumaat. Boleh ke tak boleh? Ada hadis, ada asar daripada sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata Jumaat itu tidak menghalang untuk seseorang itu musafir. Okey, tapi kita baca kitab lah. Kalau kita cerita dulu orang kata tak ada dalil pula. 217. As-safaru yaumal jum'ati. Safar pada hari Jumaat. La ba'sa bis safari yaumal jum'ati ma lam tahduris salatu. Faqad sami'a Umaru rajulan yaqulu laula anna al-yawma yaumu jum'atin la kharajtu. Sayyidina Umar pernah dengar, kalau bukan hari ni hari Jumaat, niscaya aku keluar. Aku keluar maknanya aku musafir. Tapi oleh kerana hari ni hari Jumaat, aku tak nak musafir. Lalu faqala Umar, ukhruj fa innal jum'ata la tahbisu an safarin. Umar kata, pergilah keluar, pergilah musafir. Sesungguhnya Jumaat itu tidak menghalang seseorang itu pergi musafir. Wa safara Abu Ubaidah yaumal jum'ati wa lam yantazir as-salah. Abu Ubaidah dia pergi musafir pada hari Jumaat, tak tunggu masuk Jumaat dulu. Sebelum Jumaat dia pergi dah. Begitu juga sahabat Zuhri dan beberapa ulama yang lain. Lalu bila orang tanya dia kata, Zuhri kata apa? Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam safara yaumal jum'ati. Bila orang tanya Zuhri kata Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah musafir pada hari Jumaat. Cuma ulama bincang dalam isu musafir pada hari Jumaat, tidak dihalang. Cuma kalau dekat-dekat nak sembahyang, yang tu ulama kata jangan pergi. Didahulukan sembahyang, digalakkan sembahyang Jumaat dulu baru musafir. Sebab dekat-dekat nak sembahyang dah. Adapun lambat lagi nak sembahyang, maka diboleh musafir. Tidak syarat musafir itu sebelum subuh, selepas subuh. Walaupun di sana ada pandangan. Tapi berdasarkan kepada hadisnya tak ada. Dan pendapat-pendapat yang rajih, yang kuatnya, tidak disyaratkan nak musafir itu sebelum subuh ataupun selepas subuh. Selepas subuh pun boleh, tetapi jangan dekat sangat dengan sembahyang Jumaat. Jadi soalan yang ketiga, jamak Jumaat dan Asar. Tadi dah kita baca dalam Mughni ada, Mughniul Muhtaj. Hukum qasar di rumah. Semalam kita sebut jamak di rumah selepas balik daripada musafir.
Kan Dr. Basit jadi isu tu, Dr. Basit kata boleh sebab ada musyaqqah yang tertentu, dia balik jamak di rumah. Boleh, malam kita baca kitab dah malam. Hari ni pula sebelum musafir pula. Hukum qasar di rumah. Boleh tak boleh? Hukum dia boleh. Jadi muka surat 215. Al-mawdi'ul ladzi yuqsaru minhu. Tempat-tempat yang dikosarkan. Zahaba jumhurul ulama'i ila anna al-qasr as-salati yushra'u bimufaraqatil hadari wal khuruji minal baladi wa anna dhalika syartun wa la yatimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Jadi jumhur ulama berpendapat disyaratkan kita buat qasar ni mufaraqah, maknanya kita kata qaryah kita keluar daripada rumah, keluar daripada qaryah. Masa itulah kita buat jamak ataupun qasar. Qala Ibnu Munzir berkata wala a'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qasara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi min al-Madinah. Aku tak tahu, Ibnu Munzir kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qasar, melainkan dia kata selepas keluar daripada qaryah, pada Madinah, pada Deri. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i disyaratkan keluar qaryah, keluar kampung dia dulu. Jadi Ibnu Munzir aku tak tahu. Kata dia tak tahu. Dia tak tahu, mungkin orang lain tahu. Sebab dia kata di sini aku tak tahu Nabi ni kalau dia nak qasar, melainkan dia keluar dulu daripada kampung dia baru dia qasar. Wa qala Anas sallaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi Zulhulaifah raka'ataini. Tengok, sembahyang di Madinah zuhur 4 rakaat. Bila Nabi pergi musafir sampai ke Zulhulaifah, dia sembahyang qasar. Menunjukkan di sini apa dia? Di keluar rumah dia, di keluar qaryah, baru dia qasar. Wa yara ba'dus salafi, sebahagian ulama-ulama salaf pula, wa yara ba'dus salafi anna man nawa safara yuqsiru walau fi baitihi. Sebahagian golongan salaf mereka kata boleh bila seseorang itu niat musafir, dia qasar di rumah dia. Hak semalam kita cerita balik daripada musafir, yang ni sebelum keluar lagi. Maknanya jumhur ulama kata tak boleh. Pandangan sebahagian daripada golongan salaf kata boleh qasar di rumah apabila seseorang dah niat nak musafir. Okey, sudah jamak tiba-tiba tak jadi musafir. Macam tadi juga. Perlu ke tak diqada balik? Dia dah jamak dah. Contohnya kita nak ke Kuala Lumpur. Sampai ke Tapah kita jamak qasar. Tiba-tiba ada hair atas balik. Tak jadi nak pergi Kuala Lumpur, tak jadi nak meneruskan musafir. Sembahyang tu kena qada balik tak? Tak, teruskan. Muka surat 221. Dia kata faedatun. Qala fil Mughni, idza atamma as-salataini fi waqti al-ula, thumma zala al-'uzru ba'da firaghihi minhuma qabla dukhul al-waqti as-saniyah ajza'athu wa lam talzimhu as-saniyatu fi waqtiha li'anna as-salata waqa'at sahihatan mujzi'atan. Sembahyang tu dah okey dah luluh dah sah dah. Amma fi zimmatihi wa bari'at zimmatuhu minhu falam tastaghil zimmatu biha ba'da dhalik. Maka tanggungan dia buat jamak tu dah lepas dah. Maka tak datang suatu kewajipan yang lain untuk dia buat. Walaupun dia tak jadi musafir, walaupun keuzuran itu maknanya hilang. Maknanya keuzuran itu hilang apa dia? Sembahyang musafir ni nak qasar ni dikena apa dia? Kena musafir. Lepas tu pula musafir ini sebahagian daripada musyaqqah, dia jamak pula. Dia jamak. Jadi dua lah, qasar lagi, jamak lagi. Tiba-tiba tak jadi pergi musafir, sembahyang tu sah, tak perlu sembahyang lain. Li'anna addal farda, kerana sesungguhnya dia telah melaksanakan fardu sembahyang tadi. Halal uzri, ketika uzur. Ketika uzur tu ketika musafir tadilah. Falam ya betul bizawalihi ba'da dhalik. Tidak terbatal lah dengan hilangnya uzur itu selepas yang demikian itu. Maka soalan tadi tanya, kena sembahyang lain tak? Bila dah sampai di rumah tadi kan? Tak perlu. Walaupun waktu sembahyang tu masih ada. Dia dah jamak di pertengahan jalan, balik rumah dia tak, baru masuk waktu asar contohnya.
baru masuk waktu Isya, maka tak perlu dia sembahyang balik. Adakah wajib mualat pada sembahyang jamak? Muka surat 495. Wajib tak mualat? Dia kata di sini tidak wajib. Pendapat yang kedua tidak wajib. Pendapat yang pertama maka wajib. Maka pendapat yang kedua tidak wajib. Sebab apa tidak wajib? Dia kata di sini la tushtaratul muwalatu bainal majmu'ataini bihalin la fi waqtil ula wala fi waqti thaniyah fa innahu laysa dhalika haddun fi syar'i. Tidak ada ketentuan daripada syarak mualat ni. Cuma adalah dalam kitab-kitab fiqh ada. Tetapi itu ijtihad ajalah. Nak kata datang daripada Quran kena mualat antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Contohnya kita sembahyang Zuhur. Senggang sekejap boleh tak? Pas sembahyang Zuhur tu kita nak jamak kan, pergi minum dulu ke qada hajat dulu kan, lepas tu balik sambung pula. Kalau sebahagian daripada pendapat ulama fiqh tak boleh. Tetapi pendapat yang rajihnya boleh sebab benda tidak ada ketentuan daripada syarak. Mualat ni maknanya bersambung antara satu sembahyang dengan sembahyang yang lain. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu perbahasan pembentangan yang sempat kita kemukakan pada malam ini. Jadi kalau ada soalan-soalan yang berikutnya, insya-Allah kita akan jawab pada siri-siri yang seterusnya. Cadang nak buat satu siri yang, tapi bila banyak soalan yang berkaitan dengannya ataupun masalah yang dibangkitkan dengan masalah jamak dan qasar ini, kita insya-Allah akan buat secara bersiri. InsyaAllah siri yang akan datang kita akan cuba sambung lagi perbahasan berkaitan dengan sembahyang musafir yang melibatkan qasar dan juga jamak. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.